Knock knock. Ya, boleh masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk, Salin. Okay. So, awak Salihin daripada Empat Stan, betul? Ya saya Wan Salihin. Okay. Jadi, awak datang sini atas kehendak sendiri ataupun cikgu disiplin yang minta awak datang? Cikgu Razitu lah yang minta saya datang ke sini. Kalau tak, saya tak datang pun, cikgu. Okay, baik. Jadi, sebelum kita mula, cikgu kenalkan diri cikgu dulu. Nama cikgu Cikgu Aisyah. Cikgu kan selalu baru kat sekolah ni, jadi awak tak pernah nampak cikgu kan? Okay. Ha. Cikgu dapat berita lah yang mengatakan awak dah banyak kali datang lewat ke sekolah dan ada rekod kesalahan lain lah. Jadi selamat datang ke bilik kaunseling. Saya harap Solihin dapat buka ruang lah, dapat menerima diri datang ke sini. Okay, pertama sekali cikgu nak tanya, apa punca awak datang lewat ke sekolah? Boleh cerita? Punca saya datang lewat sebab saya bangun lambat lah lepas subuh. Saya solat subuh. Saya tak pernah tinggal solat. Tapi lepas solat tu saya tidur balik. Sebab tu saya datang lambat. Faham. Jadi awak datang sekolah sendiri ataupun mak ayah awak yang hantar? Saya datang sendiri dengan motor. Awak dah ada lesen motor ke? Dah. Dah, okey. Jadi bila awak bangun pagi, awak bangun sendiri ataupun mak ayah awak yang kejutkan? Mak yang kejutkan. Sebelum dia pergi kerja, dia kejut saya. Lepas tu dia pergi kerja and saya tidur balik. So tak ada orang lah yang kejut saya. So saya bangun pukul berapa, saya tak tahu. So kalau tengok pukul 8.30 tu lah saya pergi sekolah. Sebab tu lewat. Okey, terima kasih sebab bercerita. Kira awak bagus jugalah sebab awak masih lagi ke sekolah walaupun lambat. Okey, rekod seterusnya cikgu dengar awak dah mula bully pelajar lain dan banyak punting kelas. Okey, sebelum cikgu nak dengar cerita kamu, cikgu nak tanyalah dulu, betul tak info yang cikgu terima ni? Sepanjang cikgu semak awak punya keputusan peperiksaan yang lepas, awak pelajar cemerlang daripada 3 atas 1, tapi untuk bulan lepas guru kelas awak cerita pada cikgu peperiksaan awak merosot sangat-sangat. Jadi guru kelas awak Puan Hamimah tu pun minta cikgu untuk bantu awak lah, selain pada cikgu Razi. Jadi betul ke laporan yang cikgu terima? Pasal bully tu, saya taklah bully sebab si Arif tu yang saya tak bully dia, tapi dia banyak cakap tentang family dia, asyik-asyik family aku, asyik-asyik family aku. Siapa yang nak dengar family kau? Faham. Okey lah, sebenarnya saya jealous, saya cemburu dengan si Arif tu. Sebab dia ada family, dia ada family yang apa orang kata simpati dengan dia, yang ada selalu di sisi dia. Tapi saya, sorry cikgu, sorry. Tak apa. Di sini ruang untuk awak buka peluang untuk diri awak meluah perasaan awak, meluah masalah awak. Mungkin cikgu boleh bantu dan cikgu akan cuba untuk bantu. Mana ibu saya, mana ayah saya? Ibu dengan ayah saya balik, turun pagi, balik pukul 8. Berapa jam je dia tengok muka kami ni? Berapa jam je dia tengok muka saya dengan adik saya? Berapa jam? Okay, cikgu faham perasaan awak. Okay. Tentang Rizak merosot, tentang Rizak saya yang merosot tu betul. Tapi apa fungsi kalau saya dapat Rizak yang cemerlang pun, tapi ibu bapa saya tak bangga dengan keputusan yang saya dapat. Apa fungsi saya belajar bersungguh-sungguh? Baik saya macam ni je. Maaf cikgu. Tak apa. Terima kasih sebab cerita dengan cikgu. Okey, berdasarkan apa yang awak cerita, maksudnya awak nak cuba nak sampaikan dekat sini yang awak rasa hilang semangat untuk belajar, untuk datang ke sekolah sebab awak ada masalah dengan ibu bapa awak, betul? Betul. Okey, cikgu faham perasaan tu. Tapi boleh cikgu tanya sikit lagi. Apa masalah awak yang awak hadapi dekat rumah? Mungkin apa yang awak rasa, emosi awak dekat rumah yang menyebabkan awak rasa hilang semangat, yang menyebabkan awak rasa mak ayah awak tak sayang awak, tak peduli, tak bangga dengan awak. Boleh awak cerita? Tak tahulah, bila dekat rumah saya rasa, bila saya tengok ibu dan ayah saya rasa macam tak ada perasaan sebagai anak tau. Macam, ni betul ke ibu ayah aku?
macam tu. Tapi sebab dia selalu tak ada kan, saya bukanlah nak marah dia, tapi sekurang-kurangnya tunjuklah kasih sayang seorang ibu, seorang ayah dekat anak-anak. Kesian saya, kesian lagi dekat adik saya. Okey, cikgu faham. Itulah emosi saya tak stabil sebab tu, tapi disebabkan ada adik saya berkongsi kasih dengan adik saya lah sekarang. Okey, cikgu faham. Okey, boleh cikgu tanya sikit? Awak rasa ibu bapa awak tak kasih sayang pada awak dengan adik awak? Okey, boleh boleh cikgu tahu dari segi apa yang awak nampak tu? Ataupun mungkin sebenarnya keluarga awak peduli pada awak tapi awak tak nampak. So cikgu nak tahu lebih lanjut lagi supaya cikgu tak salah tafsir cerita awak. Boleh awak cerita lagi? Uh, saya saya pun rasa benda yang sama, ibu ayah saya masih sayangkan kami, tapi mungkin saya salah tafsir. Tapi disebabkan emosi saya ni lah cikgu, saya rasa macam mereka tak sayang saya. So kalaulah cikgu boleh bagi solusi tentang masalah saya, macam mana saya nak naikkan balik semangat saya, macam mana saya nak naikkan balik perasaan saya, rasa hormat saya dekat parents saya. Sebab sekarang memang saya selalu bertikam lidah tahu dengan ibu ayah saya. So kalau cikgu ada solusi, bolehlah tolong bagi tahu. Cikgu faham. InsyaAllah setiap masalah mesti ada solusi dia, mesti ada jawapan dia. Jadi awak nak minta bantuan cikgu untuk kembalikan semangat awak. Betul? Betul cikgu. Okey. Apa yang cikgu boleh bantu awak hari ni berdasarkan apa cerita yang awak ceritakan kepada cikgu. Pertama sekali cikgu nak terima kasih sebab sudi berkongsi dan cikgu cubalah bagi solusi ni mungkin awak boleh mula buat. Mula buat perlahan-lahan, mungkin esok awak dah boleh mula. Okey. Sedia? Nak tahu apa solusinya? Okey cikgu. Okey. Untuk solusi yang pertama, kita tengok dulu awak datang lewat ke sekolah. Okey, datang lewat ke sekolah ni permulaan hari, betul? Jadi, permulaan hari awak kena mula dulu. Awak kena cuba disiplinkan diri awak. Awak set jam. Awak ada handphone kan? Ada. Jadi awak set jam untuk awak bangun pagi. Awak set jam berapa awak bangun. Kalau awak rasa awak tak boleh bergantung pada ibu awak kerja awak, jadi awak boleh berdikari untuk bangun sendiri. Awak cuba juga, awak paksa diri awak, disiplinkan diri awak untuk bangun awal, pergi sekolah. Boleh? Boleh. Okey. Solusi yang kedua, bila awak datang ke sekolah, awak cuba untuk cari fokus, untuk awak fokus dalam kelas. Kalau awak rasa hilang fokus, awak cuba cari benda yang boleh kembalikan fokus awak. Saya tahu awak pelajar yang cemerlang, mesti awak nak cemerlang macam dulu kan? Awak tak nak peperiksaan awak merosot kan? Jadi awak cuba. Mungkin awak boleh minta bantuan guru subjek awak untuk tanya soalan ataupun mungkin boleh minta tolong dia supaya hilangkan perasaan bosan awak atau macam mana kan. Jadi awak juga boleh susun jadual belajar awak. Balik sekolah awak nak buat ulang kajian mana. Boleh Salin? Boleh. Jadi dalam konteks belajar juga, kalau awak rasa hilang semangat untuk belajar, awak rasa keluarga awak tak bangga dengan awak. Okey, cuba awak fikir balik dari kat rumah. Okey, daripada rumah. Awak rasa keluarga awak tak ambil peduli pasal awak. Cuba awak fikir balik, siapa yang siapkan baju awak, siapa yang siapkan makan awak. Okey. Boleh. Jadi sebelum tu cikgu nak tanya, siapa siapkan makan minum awak setiap hari? Ibu. Kalau betul ibu bapa awak tak peduli lagi pasal awak, tak ada ibu bapa awak masih lagi jaga pakaian, hantar awak ke sekolah, jaga makan minum. Jadi nampak situ sebenarnya mereka ada lagi kasih sayang. Mereka sayangkan awak tapi mungkin mereka lebihkan kerja. Sebab apa? Sebab dia nak hasil yang terbaik nak bagi dekat awak dengan adik awak. Faham. Jadi awak cuba fikir benda yang negatif yang awak nampak tu, awak cuba fikir biar dia jadi positif. Boleh? Faham. Okey. Terusnya untuk emosi awak dekat rumah awak cuba kontrol lah macam cikgu cakap. Apa yang awak nampak negatif tu awak cuba tukar jadi positif. Awak sentiasa bersangka baik dengan ibu bapa awak. Okey, boleh? Boleh. Okey, setakat tu itu je lah solusi yang cikgu boleh bagi hari ni. Sebab kelas awak pun dah nak mula kan? Saya pun faham apa yang cikgu katakan. InsyaAllah saya akan praktikkan dekat rumah nanti. Okey, insyaAllah bagus. Terima kasih. Jadi untuk mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi cikgu nak tengok progres awak boleh? Boleh cikgu, tak ada masalah. Jadi bila-bila masa awak terluang, awak boleh datang ke bilik kaunseling ni untuk jumpa dengan cikgu. Boleh Salin? Okey cikgu. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Saya pergi dulu. Okey.
Assalamualaikum. Ada orang? Sila masuk. Terima kasih. Okey, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Awak Aisyah kan yang tempah slot untuk petang ni, untuk sesi kaunseling kan? Ya, saya. Okey. So, boleh perkenalkan diri secara ringkas je? Okey, nama saya Siti Aisyah. Saya pelajar semester 6 Fakulti Pendidikan. Tu je? Ya. Tinggal di Oh, college atau di luar? saya tinggal dekat kolej. College, okey. So, boleh tak sebelum kita mula sesi kaunseling, Aisyah tolong isikan maklumat ni. Maklumat ni antara saya dan Aisyah je lah tahu. Tak ada orang lain lah sebagai data untuk kita simpan di sistem UiTM. Okey, baik. Okey, dah. Aisyah datang ke sini nak naik apa Aisyah? Saya datang naik Grab. Naik Grab. Tambah mahal tak Grab ke sini? Dalam RM5 macam tu. Oh, RM5. So, boleh dikira murah jugalah. So, Aisyah macam mana? Sihat hari ni? Dari segi fizikal, mental? Fizikal insyaAllah sihat. Tapi saya rasa mental tak berapa kot. Yes, betul. Sebab itulah Aisyah perlu datang ke sini and kita discuss lah apa masalah Aisyah kan. So, baguslah Aisyah datang ke sini. Maknanya Aisyah mencari solusi untuk masalah Aisyah. So, Aisyah relax. Sebelum Aisyah ceritakan dekat saya apa masalah Aisyah, boleh tak Aisyah? Sebab saya nampak macam nervous sikit kan. So, relax, tarik nafas. Tarik, hembus. Okay. Tarik, hembus. Relax. Okay. So, saya nak secara jujurnya, kenapa Aisyah datang ke sini? Apa masalah yang membawa Aisyah jumpa dengan saya? Silakan. Okay, saya belakangan ni lah, saya rasa macam saya hilang semangat belajar. Macam saya sekarang dah semester 6, kadang-kadang tu saya rasa macam nak berhenti belajar sebab saya stres. Saya rasa macam saya dah tak boleh teruskan lagi. So, bila saya fikir-fikirkan balik, saya rasa macam saya perlukan bantuan kaunselor. Sebab saya rasa macam rugilah kalau saya berhenti belajar, dah hujung ni, dah tinggal setahun lagi. Macam rugi untuk saya. Jadi saya cuba untuk cari penyelesaian. Boleh tak saya tahu apa punca utama yang menyebabkan Aisyah tertekan ataupun stres kan? Apa punca? Saya rasa sebab tugasan subjek. Saya rasa macam terlalu banyak, susah dan menyebabkan saya rasa terbeban. Sekarang banyak yang assignment yang perlu dihantar, betul? Banyak. Dan tarikh-tarikh penghantaran tu dah nak dekat ataupun masih lagi jauh? Kebanyakannya dah dekat. Kalau boleh saya tahu, subjek apa yang paling susah lah tugasan untuk dibuat? Saya rasa setakat ni paling susah subjek research proposal. Subjek research proposal? Tak, maksud saya subjek. Research proposal tu under di bawah subjek apa? Subjek education. Oh, education. So, okay. Saya faham. So, education biasalah kan, subjek dia panjang-panjang sikit kan, assignment dia kan. Aisyah dekat college ada menyertai persatuan apa-apa? Ada. Boleh ceritakan sedikit tentang penyertaan? Okey, saya ada terlibat dengan satu persatuan ni, Persatuan Keusahawanan dengan Persatuan Sukan. Jadi setakat semester ni bagi saya banyak jugalah yang saya terlibat dari segi aktiviti mingguan semua. Dan dari segi sukan tu main apa? Saya main hoki. Hoki? Hoki je? Tak ada main yang lain Tak ada. Tapi nampak aktif jugalah kan, join persatuan, join sukan. Faham? Sebab saya pun dulu macam Aisyah lah, kuatlah, aktif lah join persatuan ni sebab kita nak libatkan diri kita nak asah apa orang kata soft skill kan. So tu penting lah join persatuan. Boleh saya tahu tak, kalau boleh saya tahu, Aisyah hanya cerita je kepada saya kalau tak keberatan, setakat ni macam mana dengan kesejahteraan mental dan fizikal Aisyah? Apabila kan sekarang Aisyah tertekan kan, ada impak tak dekat kesejahteraan mental atau fizikal? Okay, setakat ni kalau bebanan tugasan tu tak kepada penat fizikal lah, tapi penat mental. Contoh macam saya sertai
aktiviti persatuan, aktiviti sukan. Bila saya balik kolej, saya dah dalam keadaan penat. Jadi saya perlukan rehat. Tapi Faham? dalam masa yang sama, saya sangat perlu untuk siapkan tugas. Saya dah tak boleh tangguh-tangguh. Jadi saya kurang rehat. Dalam masa yang sama, saya penat fizikal, saya penat mental. Sebab kebanyakan tugasan tu susah dan dia perlukan masa yang panjang. Tapi nak siapkan dia sangat, orang cakap, sekejap masanya yang terpaksa saya usahakan. Faham, boleh tak saya nak tanya spesifik, soalan yang spesifik? Ya, boleh. Tekanan ni ada ganggu ganggu tidur Aisyah tak? Maknanya Aisyah tidur lewat tak disebabkan tekanan ni, tak boleh tidur langsung ke? Ada, saya selalu tidur lewat dan selalu tak sempat makan. Faham? Dan adakah apa yang Aisyah buat sebelum ni, contoh aktiviti yang biasa Aisyah buat, Aisyah dah tak buat disebabkan tekanan? Banyak juga. Antaranya saya dah kurang keluar, penuhi masa dengan kawan-kawan saya, keluarga Faham. saya. Sebab saya sibuk dengan persatuan, sibuk dengan sukan. Lepas tu saya tak cukup masa untuk buat tugasan. Jadi Faham. So maknanya berdasarkan Aisyah kata, Aisyah lebih penat mental lah daripada fizikal kan, disebabkan tekanan ni. Aisyah tak boleh tidur, Aisyah kurang dah keluar dengan rakan-rakan, aktiviti yang Aisyah buat sebelum ni Aisyah dah tak buat kan. betul. So tu memanglah tu adalah normal lah untuk orang yang menghadapi tekanan. Tapi Aisyah jangan risau. Aisyah datang ke sini sebab nak solusi, betul? So kita cari solusi sama-sama Aisyah. Boleh? Boleh. Okay. So berdasarkan apa yang Aisyah katakan kepada saya, apa yang kita boleh buat, Aisyah kena urus masa Aisyah. Maksud saya, sekarang Aisyah di universiti dan fokus utama Aisyah akademik. Faham? So kalau boleh, Aisyah dah SEM 6 kan? Dah SEM 6, Aisyah perlahankan sikit kegiatan Aisyah dalam persatuan, sukan. Aisyah fokus kepada akademik. Sebab SEM 6, ya, sejujur-jujurnya akademik, apa orang kata, situasi di semester 6 ni agak sukar lah. Faham tak? So kena urus masa dengan betul. Tu pertama. Kedua, Aisyah perlu orang kata apa? Perlu siapkan tugasan yang mudah-mudahlah dulu. Jangan sebab tugasan susahnya, tugasan kan susah. Tak nak buat lah, tunggu. Tak siap-siap. Jelas kan? Okay, so buat yang susah, buat yang senang dulu, siap. Lepas tu baru buat yang susah. Boleh? Faham? Boleh, Cik. Okay. So jadi apa lagi yang Aisyah rasa? Apa yang perlu Aisyah buat? Okay, saya rasa mungkin tadi Cik bagi idea untuk susun jadual saya kan. Jadi saya rasa saya nak minta pendapat daripada Encik dari segi jadual tidur ataupun nak urus masa saya bahagi antara belajar dan rehat. Belajar dan rehat. Di sini saya boleh tekankan sebab main kita, fokus kita belajar tu perlu, tapi kena ada masa untuk rehat. Tu je lah, maknanya kalau Aisyah dapat buat benda tu, insyaAllah saya jamin tekanan Aisyah tu akan berkurang. Faham? Dan kan Aisyah ada senior yang boleh bantu Aisyah. So minta pendapat dia. Kita bukan nak tiru hasil kerja dia, tapi minta pendapat. Faham tak? Malu bertanya? Sesat jalan. Yes, sesak jalan. Betul. So jadi dah tahu kan beberapa solusi. Rasa boleh amalkan tak di rumah? Saya rasa insyaAllah boleh. Di rumah pula, di hostel nanti. Ya, betul. Jangan berhenti belajar. Dah SEM 6 kan? Nak bawa scroll dekat ibu bapa, nak bawa scroll dekat ibu ayah kan nanti. Buat dia bangga. Jangan buat dia menangis kesedihan, buat dia menangis kegembiraan. Yes, exactly. Betul. Itu yang saya nak. Dah rasa semangat? Rasa semangat. Okay, boleh buat lepas ni, janji? InsyaAllah, Cik. Okay, so kalau saya dah nampak Aisyah dah faham, dah ada nampak ada rasa aura dia tu. Okay, so saya rasa setakat tu sahajalah. Apa feedback Aisyah? Maknanya apa selepas diskusi ni, apa yang Aisyah rasa? Okay, saya rasa dah semangat saya tu dah makin ada sebab saya rasa macam saya dah nampak dah. Lepas ni saya perlu buat apa? Saya perlu susun jadual saya. Jadi terima kasih sebab tolong saya cari semula semangat dan bagi idea solusi untuk masalah saya ni.
Saya Faham. rasa setakat ni apa solusi yang Cik bagi, saya rasa mampu untuk saya buat. Okey. So betul lah. Maknanya tekanan Aisyah yang Aisyah dapat dari tugasan boleh diselesaikan melalui solusi-solusi yang kita bincang tadi. Jadi setakat tu dululah, dan saya yakin Aisyah pun ada hal lain kan. Okey, so kita tapi sebelum tu saya nak cakap minggu depan kita akan jumpa lagi tau, untuk kita tahu apa orang kata apa orang kata Aisyah? Perkembangan. Yes, perkembangan, betul. Perkembangan. So kita jumpa minggu depan lah. Boleh Boleh? Cik, boleh Cik. Okey, so setakat tu dulu. Assalamualaikum dan terima kasih datang. Assalam. Terima kasih Cik. Okey, boleh.